Anda semua tahu dan pelajari langkah yang diperlukan untuk mula merancang kewangan dan juga perbelanjaan. Yelah, kita ni kenalah beringat sebelum kena, betul tak? Jom kita pelajari langkah yang diperlukan untuk mula merancang kewangan. Langkah pertama ialah menetapkan matlamat, membuat bajet, memahami kaedah berbelanja dengan mengenali keperluan dan kehendak, dan akhir sekali, pemantauan berterusan. Untuk langkah pertama, iaitu menetapkan matlamat, anda digalakkan untuk menggunakan teknik SMART. SMART. Yang mana SMART ialah akronim kepada perkataan spesifik, measurable, attainable, realistic dan time. Jom kita mulakan dengan S, iaitu spesifik, yang mana matlamat yang ditetapkan perlulah satu matlamat yang khusus. Contohnya, saya ingin menyimpan sebanyak RM240 dalam masa 1 tahun. Kedua, M, bagi measurable, yang mana matlamat ini mestilah boleh diukur dan mampu dilaksanakan. Contohnya, saya perlu menyimpan RM20 setiap bulan. Manakala A ialah untuk attainable, iaitu kita mestilah mempunyai kaedah atau cara untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Jadi, anda perlu menetapkan kaedah atau jenis pekerjaan yang boleh dilakukan untuk menambah simpanan. R ialah realistic, iaitu matlamat yang ditetapkan, yang mana perlulah boleh dicapai dan dijadikan kenyataan. Jadi, tanyakan pada diri anda, mampukah anda menyimpan sebanyak RM240 dalam masa 1 tahun? T pula bermaksud time bound, iaitu tempoh masa yang ditetapkan untuk kita mencapai matlamat yang diinginkan itu. Contohnya, dalam masa 1 tahun, saya ingin menyimpan sebanyak RM240. teknik SMART ini membantu anda menetapkan matlamat yang boleh dijadikan kenyataan. Ini kerana matlamat yang mustahil hanya akan menyebabkan anda putus asa dan merasakan merancang kewangan ini hanyalah satu perkara yang sia-sia. Langkah kedua selepas menetapkan matlamat ialah anda perlu membuat bajet. Yang mana membuat bajet ini bermakna anda perlulah memantau pendapatan dan perbelanjaan anda dengan mencatat setiap butiran berkaitan. Yes. Dan contoh bajet ialah seperti yang dipaparkan. Lihat, di bahagian debit ialah duit yang anda terima, manakala bahagian kredit ialah untuk duit yang dibelanjakan. Okeylah, sebagai contoh, mulai awal bulan depan, apabila anda menerima beasiswa atau allowance, catatkan jumlah yang diterima di bahagian debit. Manakala jika anda berbelanja seperti membeli makanan, buku, tiket wayang dan sebagainya, catatkannya di bahagian kredit. Pada penghujung bulan, jika ada wang lebihan, anda bolehlah mula menggunakan wang berkenaan untuk menabung dan melabur. Dan jika di hujung bulan, anda dapati bahawa, alamak, anda tidak mempunyai lebihan untuk disimpan, anda perlu mengubah cara berbelanja. Selepas mengenal pasti perbelanjaan semasa anda, langkah ketiga ialah mengurus perbelanjaan, dan ini bermakna anda perlu mengenal pasti antara kehendak dan keperluan berdasarkan aliran perbelanjaan semasa anda. Bangunkan satu bajet untuk bulan depan. Dan bajet itu perlu anda patuhi untuk memastikan anda tidak boros berbelanja. Jadi, apa itu kehendak dan keperluan? Keperluan adalah perkara asas yang diperlukan untuk kelangsungan hidup seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian. Sebaliknya, kehendak adalah keinginan manusia untuk hidup dengan lebih selesa, mewah dan dapat meningkatkan taraf hidup. Contohnya seperti memiliki barang kemas, kereta mewah dan pergi melancong. Anda perlu mengurangkan kehendak kerana kehendaklah yang sebenarnya yang sering menyebabkan anda kehabisan wang sebelum waktunya setiap bulan. Tapi sebenarnya kan, ada langkah lebih mudah untuk merancang kewangan dan memastikan anda melabur setiap bulan, iaitu dengan melaburkan dahulu sedikit wang yang anda terima dalam akaun pelaburan seperti Amanah Saham Bumiputra atau ASB. Ingat, labur dahulu baru belanja.
Selepas itu, lunaskan semua perbelanjaan untuk keperluan dan jika masih ada lebih, berbelanjalah sedikit untuk kehendak. Tapi ingat, merancang kewangan ni bukanlah bermakna anda langsung tidak berbelanja atau menjadi seorang yang kedekut, tetapi ianya akan menjadikan anda seorang yang bijak dalam berbelanja. Langkah terakhir ialah anda perlu sentiasa memantau perbelanjaan anda dari semasa ke semasa supaya sentiasa anda berada di landasan yang betul untuk mencapai matlamat anda dan sentiasa bersedia untuk membuat perubahan sekiranya anda masih tidak cukup wang. Dan lihat semula perkara-perkara kecil dalam perbelanjaan anda yang mungkin merupakan punca utama yang menyebabkan anda kekurangan wang. Seperti mana pesanan Benjamin Franklin, berhati-hatilah dengan perbelanjaan yang kecil kerana sebuah kapal yang hebat pun boleh karam disebabkan kebocoran yang kecil. Dalam modul ini, kita telah pun berkongsi banyak maklumat mengenai kepentingan merancang kewangan dan bagaimana mengurus aliran tunai supaya kita boleh mula melabur. Dan apa yang telah dikongsikan dalam modul ini ialah anda perlu mulakan perancangan kewangan sejak dari muda lagi kerana ini dia, lebih lama anda melabur, lebih besarlah wang dalam akaun pelaburan anda nanti. Untuk mula merancang kewangan, anda perlu meneliti semula aliran tunai anda dengan melaksanakan 4 langkah berikut, iaitu menetapkan matlamat, membuat bajet, mengurus perbelanjaan dengan mengenal pasti keperluan dan kehendak, dan akhir sekali membuat pemantauan berterusan. Untuk menetapkan matlamat, anda dinasihatkan untuk mengikuti teknik SMART supaya matlamat anda itu mampu dicapai. Jadi, macam mana sekarang? Adakah anda sudah bersemangat untuk mula merancang kewangan? Tapi ingat, anda kenalah mengamalkan konsep perancangan kewangan yang terbaik untuk masa depan anda. Dan masih belum terlambat lagi untuk mula merancang dari sekarang ini. Jadi, jika anda sudah berhasrat untuk mula merancang kewangan sekarang, anda bolehlah memilih untuk memulakannya dalam unit amanah yang diuruskan seperti Amanah Saham Nasional Berhad atau ASNB. Sekian sahaja untuk seminar pelaburan 360 hari bertajuk Asas Perancangan Kewangan. Untuk modul-modul seminar pelaburan 360 hari yang lain, sila ke laman sesawang Amanah Saham Nasional Berhad. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami di ruang maya anda.